Baik, itu dia tadi Syika. Kita dah dengarkan ucapan-ucapan raya daripada kawan-kawan kita. Meriah Meriah masing-masing. Alhamdulillah. Syika dah buat ucapan raya belum? Nanti saya buat. Okey, nanti kena pada raya keberapa ni baru nak buat. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya itulah keunikan hari raya ni sebenarnya. Betul. Kalau kita nak sambut hari raya, itulah kita bagi ucapan. Minta maaf zahir dan batin, itulah kita punya indahnya raya tu kan. Adat budaya dalam Malaysia sebenarnya. Tapi apa yang uniknya sekarang ini, kita berada di Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi kita nak cerita berkenaan dengan keunikan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Syika. Betul. Yang uniknya pada hari ini, kita bersama dengan Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Ini kayaknya dia punya purple kalahkan kita. Betul. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Sharifuddin Mat Syarani, Naib Chancellor USIM. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat? Sihat? Saya sihat? Alhamdulillah sihat. Kami sihat. Apa khabar Universiti Sains Islam Malaysia? Alhamdulillah. USIM ataupun Universiti Sains Islam Malaysia sentiasa sihat, ceria dan sangat aktif. Seceria Naib Chancellornya. Lebih ceria daripada Naib Chancellor. Datuk, kalau kita tengok kat belakang ni, Cahaya Syawal ni, itu tema kita tahun ni lah, Cahaya Syawal. Saya nak tanyalah, USIM ni dah bersinar belum cahayanya? Hari-hari USIM bersinar. Hari-hari bersinar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yalah, kalau kita lihat daripada konsep Cahaya Syawal itu sendiri, biasanya kita melihat Syawal ini sebagai satu titik di mana kemenangan orang Islam setelah 30 hari kita berpuasa. Jadi dia menandakan satu titik yang signifikan di mana kita orang Islam setelah kita menahan lapar, dahaga dan perkara-perkara tertentu yang tidak boleh kita lakukan pada siang hari. Kalau kita lihat dalam 12 bulan, 1 bulan inilah yang kita ada perkara-perkara tertentu yang kita tidak boleh lakukan. Dan apabila kita telah melalui tempoh tersebut, kita melihat dia sebagai satu kemenangan untuk umat Islam untuk merayakan atas pengorbanan yang telah dilakukan. Dan kalau kita lihat juga 1 bulan ini yang di mana penuh dengan keberkatan, yang dengan peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam. Betul. Maka bulan ini juga boleh kita lihat sebagai 1 bulan untuk kita melatih diri kita bagaimana untuk mendisiplinkan diri untuk mengikut apa jua yang diperintahkan kepada kita. Contohnya tak boleh makan, tak boleh minum pada siang hari. Jadi itu sebagai satu training. Dan kalau kita lihat dalam sains pun, ia adalah sebagai suatu ada dia punya kebaikan, benefit dia bila kita berpuasa untuk selama 30 hari ini. Saya kira kalau di USIM ni dia ada satu falsafah pendidikan. Mungkin kita tanya pelajar USIM ni, falsafah apa tu? Betul. USIM ni kita nak melahirkan GINA, Generasi Integrasi Ilmu Nakli dan Akli. Jadi mungkin Prof Datuk boleh tolong kupaskan untuk kita punya penonton Lensa IPT Raya, apa tu GINA? Baik. Bila kita katakan integrasi ilmu nakli dan akli, itu pada asasnya itulah DNA lah, kalau saya gunakan istilahnya. Itu adalah DNA kita di USIM, di mana kita melihat ilmu nakli itu sebagai ilmu yang kita dapati daripada Quran dan Sunnah, dan akli daripada ilmu-ilmu empirical, di mana kita menggabungkan kedua-dua kefahaman, kedua-dua ilmu untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Sebagai contohnya, dalam makanan halal. Mengapa orang Islam kena makan makanan halal? Sebagai contohnya, pastinya satu, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, dan dalam surah-surah tersebut, dia jelas menyatakan orang Islam kena makan makanan yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Halal maksudnya ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh ataupun yang diharamkan untuk orang Islam makan. Keduanya thayyib ataupun yang baik. Bila kita kata yang baik, membawa maksud makanan tersebut selamat untuk dimakan, makanan tersebut bersih untuk dimakan, makanan tersebut adalah baik untuk dimakan. Maka kefahaman antara yang daripada sains ini kita gabungkan dengan kefahaman daripada Quran dan Sunnah, maka kita dapat memahami kehidupan kita bukan saja sebagai suatu individu, tetapi kenapa kita kena buat sesuatu itu dengan lebih baik lagi.
dan juga menyelesaikan tadi, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan seharian dengan lebih komprehensif dan lebih objektif lagi, insya-Allah. Datuk, saya suka dengan kata kunci DNA yang Datuk gunakan tadi tu, sebab kalau kita ikutkan setiap daripada IPT, Institut Pengajian Tinggi dalam Malaysia ni, kita kena suntik DNA. Mungkin 1%, mungkin 10%, tapi memang kena ada DNA untuk kita buat membantu masyarakat. Bukan sahaja silibus itu di dalam kampus semata-mata, tapi kita kena salurkan juga kepada masyarakat setempat supaya kita kata service learning tu berkesan kepada masyarakat di kawasan sekitar. Macam mana sebenarnya USIM melaksanakan perkara tu, Datuk? Alhamdulillah. Jadi di USIM, kita ketika saya mula menjadi Naib Chancellor, ada satu gagasan yang saya perkenalkan, iaitu USIM Cemerlang, USIM Disayang. Dan di bawah gagasan ini, di mana ada 4 elemen utama. Visibility at USIM, financial sustainability at USIM, community at USIM, and care at USIM. Jadi kalau kita lihat komponen-komponen ini, bahawa bagaimana USIM yang berada di nilai ini dapat memberikan limpahan nikmat dia kepada komuniti setempat dan komuniti yang berada di sekelilingnya. Di sini kita melihat sebagai contohnya, di USIM kita ada Institut Fatwa dan Halal. Di mana di institut ini kita melihat segala perkara yang berkaitan dengan halal. Macam saya kata tadilah. Jadi segala maklumat, segala pengetahuan, segala perkara apa yang berkaitan dengan halal, kita ada knowledge itu di USIM. Malah di USIM kita ada fakulti seperti Fakulti Syariah dan Undang-Undang, memperkenalkan program industri halal. Kita ada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, memperkenalkan program yang di peringkat pasca siswaza tentang halal. Jadi ilmu-ilmu ini kita kongsikan dalam bentuk akademik, ataupun dalam bentuk training, ataupun dalam bentuk yang lain-lain kepada masyarakat, sama ada mereka ingin di dalam bentuk akademik yang membawa kepada ijazah ataupun ijazah sarjana muda ataupun ijazah pasca siswaza, ataupun dalam bentuk latihan, ataupun dalam bentuk bengkel dan sebagainya. Dan di USIM juga kita ada, for instance, kita ada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, kita ada Islamic Finance. Malah di USIM antara kekuatan dia selain daripada halal adalah Islamic Finance. So kalau nak belajar Islamic Finance, datanglah ke USIM. Promosi. Dan ada lagi satu, di USIM kita ada satu unit research yang kita namakan Umi Maktum. Khas untuk OKU. Dan suka saya berkongsi di sini, Umi Maktum ini telah menghasilkan Quran isyarat pertama di Malaysia. Dan pada tahun lepas kita terima Malaysian Book of Records untuk Quran isyarat pertama. Dan lebih menarik lagi, kita boleh download secara percuma di di Google Play dan juga di Apple Store. Jadi inilah antara contoh-contoh bagaimana USIM dapat memberikan manfaat secara berstruktur dan secara bersasar kepada komuniti, bukan saja yang berada di Nilai tetapi berada di seluruh Malaysia. Malah sebagai contohnya, bila kita download apps tu, kita memberikan manfaat kepada seluruh dunia. InsyaAllah. Datuk, tadi saya tertariklah dengan Datuk ada mention pasal Abdullah Umi Maktum kan. Ini mungkin Datuk boleh ceritakan sikit dan kupaskan lebih dalam untuk kita punya penonton yang lebih tertarik lah. Mungkin ada ahli keluarga mereka yang terdiri pada kalangan orang OKU yang nak mendalami Islam tu. Berminat juga tu. Tentang Umi Maktum yang kita ada di USIM ini, khas ataupun cater untuk dakwah orang-orang OKU. Di mana OKU pun kita tidak boleh kita kata neglect keperluan mereka tentang kefahaman di dalam Islam. Maka menyedari keperluan itu, research unit ini mengambil inisiatif bagaimana kita, sebagai contoh, bagaimana kita nak memahamkan Al-Quran kepada golongan yang pekak. Kerana kalau kita ada Quran Braille, tetapi sebagai contoh yang pekak, bagaimana? Kerana mereka juga ingin mempelajari Quran, mereka ingin memahami Quran, mereka ingin recite Quran. Jadi di bawah Umi Maktum ini kita mengajar
sahabat-sahabat kita ini untuk memahami Quran daripada sign language. Kalau kita lihat pada Quran Hour pada tahun lepas, researcher daripada Umi Maktoum dijemput untuk menunjukkan bagaimana Quran isyarat ini. Dan paling baru saya difahamkan juga ada producer daripada perfilman datang ke USIM untuk mendapatkan nasihat bagaimana orang untuk sign language membaca Quran. Ya. Besar sebenarnya tanggungjawab USIM dalam rangka hala tuju pemahaman Al-Quran kepada orang-orang golongan seperti itu. Saya tertarik sebenarnya, teringat kepada satu kes yang berlaku baru-baru ini, gempar satu dunia berkenaan dengan pembakaran Al-Quran sebagainya. Itu satu isu yang sangat sensitif. USIM macam mana menjalankan tanggungjawab sebagai satu universiti yang menekankan soal Islam ni kepada mereka yang bukan Islam? Datuk. Baik. Di USIM kita telah mengeluarkan garis panduan bagaimana kita hendak untuk secara syariahnya bagaimana kita nak membakar Quran ataupun bagaimana kita nak take care Quran-Quran yang mungkin yang dah rosak, mungkin Quran-Quran yang telah tak boleh dibaca dan sebagainya. Garis panduannya ada. Dan kalau kita lihat sebenarnya sebelum isu tu keluar, USIM dah lama keluarkan garis panduan. Dan kalau kita lihat terbaru, Quran yang dibuang di longkang. Itu yang paling baru. Tetapi USIM telah memainkan peranan bagaimana Quran-Quran yang mungkin tidak boleh dibaca lagi, mungkin Quran-Quran yang dah terkoyak dan sebagainya, apa garis panduannya telah ada. Malah di USIM sekarang ini kami juga sedang melihat bagaimana kita menggunakan teknik chemical di mana kalau ada ink pada kertas tu, kita ingin buang ink itu dan tinggalkan sahaja kertas. Tetapi masih ada lagi isu-isu syariah yang ingin kita perhalusi, dan insya-Allah bila kita dapat perkara itu kita akan share juga dengan masyarakat, insya-Allah. Saya bila tengok USIM ni, lagi bila tengok Rashikah ni, ya Allah, rasa macam zaujah. Allah. Dia duduk di sebelah zaujah, kita kata, Datuk. Tapi itulah sebenarnya kalau kita USIM ni sangat sinonim dengan melahirkan Muslim yang profesional. Graduannya sangat profesional dalam bidang kepakaran Al-Quran dan Sunnah sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya garis panduan ke arah itu, bagaimana cara USIM melahirkan Muslim profesional melalui graduan dalam peringkat USIM sendiri? Untuk mahasiswa kami di mana daripada tahun 1 lagi kita dah terapkan nilai-nilai profesionalisme itu, dan selama mereka 4 tahun 5 tahun di dalam kampus kita memperkasakan profesionalisme itu daripada apa yang dikatakan oleh sahabat kita tadi tu, daripada Gina for instance sebagai satu contoh, dan bagaimana aktiviti mahasiswa dapat membentuk, mencanai dan juga memastikan bahawa graduan yang dihasilkan oleh USIM dapat memahami dan juga menjiwai profesional Islam. Baik. Bukan sahaja daripada ilmunya, betul, tetapi dalam pembawaan dirinya. Di bahagian haiwan pelajar, kita sentiasa memastikan para pelajar dapat mengetengahkan bukan sahaja sebagai seorang Islam, tetapi juga sebagaimana untuk membawa diri mereka secara profesional dengan bercirikan seorang Islam. Baik. Kalau doktor, dia seorang doktor yang ada kefahaman tentang Islamnya. Engineers, dia ada dia punya kefahamannya. Sebenarnya perlu selari dengan Muslim sejati, kita katakan. Baik, sebenarnya Datuk, kita dah berada di penghujung slot. Rasa sekejap je baru borak berapa minit, kata. Ya, saya. Tapi itulah kita di rancangan. Mungkin kita ada slot lain di studio saya pula. Selamat datang ke studio saya. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan sikit ucapan Hari Raya secara ringkas daripada Datuk kepada penonton Lensa IPT. Silakan. Right, saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada seluruh warga Universiti Sains Islam Malaysia dan juga kepada seluruh warga Malaysia sama ada berada di dalam negara ataupun di luar negara. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Sharifuddin Mat Syarani, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM, kerana sudi bersama kita pada Hari Raya malam ini. Sebenarnya selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. Terima kasih jemput ke open house USIM. Datang lagi. Datang lagi. Ada baik, lagi makanan tak? Ada. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.